Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa ba'du. Qala Asy-Syaikh An-Nazim rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Syekh Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 7 betul ya. Masih lagi disebut satu persatu sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kudrah, iradah, sama, basar, hayah, ilmu, kalam. Jadi selesai disebut 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sangat keliru di fikiran sebahagian daripada umat Islam ketika mana mereka membahagikan pengajian tauhid ini, kata mereka, kepada pengajian tauhid yang bersifat akli, menggunakan akal semata-mata, dan pengajian tauhid yang bersandarkan kepada dalil Quran dan Sunnah. Jadi mendakwa sebahagian, kata mereka itu bersangka baik kepada ulama-ulama Asy'ariyah, ulama-ulama yang mengikut manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini kira okey sikit. Yang menyesatkan terus pun ada, yang mengatakan Asy'ariyah ni ahli bid'ah pun ada. Yang ni mungkin kita kata istilah sekarang ni ala-ala wasati, berlapang dada, bersangka baik bahawa apa yang dilakukan oleh ulama Asy'ariyah dahulu ni pada zaman itu yang terbaik. Sebab mereka berdepan dengan golongan Mu'tazilah terutamanya, yang banyak menggunakan hujah-hujah akliyah untuk menyokong bid'ah mereka, untuk menyokong kepercayaan-kepercayaan yang bukan sebagaimana yang diyakini oleh Nabi SAW. Golongan Mu'tazilah ini banyak menggunakan logik akal. Jadi oleh itu kata mereka, terpaksalah Asy'ariyah pada zaman itu pun menggunakan logik akal juga. Tapi zaman sekarang dah tak perlu lagi. Dah tak perlu lagi pada sistem tauhid sifat 20 ni. Tidak lagi yang terbaik. Yang terbaik adalah Quran, Sunnah. Jadi ini sebagaimana kita sebut dalam kuliah yang lalu atau kuliah-kuliah yang lalu, adalah salah faham kerana kedua-dua dalil akli
dan juga nakli pada hakikatnya nakli. Dan tidak ada ilmu kecuali perlu kepada akli. Kerana ilmu apa pun akan difahami dengan menggunakan akal. Lebih-lebih lagi menggunakan akal, sebagaimana yang kita pernah sebut, itu tuntutan daripada Al-Quran dan hadis sendiri. Misalnya Nabi SAW ketika menerangkan kepada umat Islam bahawa dari segi hakikatnya tidak ada yang dikatakan jangkitan, la adwa wala tiyarata dan seterusnya. Penyakit pada hakikatnya daripada Allah, bukan disebabkan jangkitan. Jadi ada satu orang Arab Badawi yang dia kurang puas hati dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tu, akidah mempercayai bahawa penyakit itu pada hakikatnya daripada Allah, bukan daripada jangkitan. Jadi dia bertanya, nak hilangkan syubhat yang bermain di fikiran dia. Kenapa ya Rasulullah, kalau memang tidak ada jangkitan, bila datang satu unta yang berkudis bercampur gaul dengan unta-unta yang sihat, lalu akhirnya berkudis semua. Unta dalam satu kandang asalnya semua sihat. Bila datang satu yang berkudis, yang lain pun jadi berkudis. Itu tandanya ada jangkitan. Lalu Nabi SAW ketika menolak syubhat yang bermain di fikiran orang Badawi ini, Nabi SAW menggunakan hujjah akliyah. Lalu Nabi bertanya, faman adal awal, kalau begitu siapa yang menjangkiti yang nombor satu tu? Kalau memang penyakit ini puncanya berjangkit, maka unta yang mula-mula kena kudis tu berjangkit daripada mana? Bermakna hakikatnya daripada Allah juga. Memanglah sebab musabab itu kita ambil kira. Kalau dari segi sebab musabab, pergaulan itu boleh mendatangkan penyakit dan sebagainya. Dan itulah hikmah apabila berlaku ta'un di sesebuah negeri, yang sudah berada dalam negeri jangan keluar. Kerana dari segi sebab musabab, kalau dia keluar menularkan penyakit itu pada yang duduk di luar. Tapi yang belum masuk dalam negeri jangan masuk, sebagai langkah berjaga-jaga, nanti terkena penyakit yang sama. Jadi cantik akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita meyakini hakikat tetapi kita tidak mengabaikan asbab. Ketika mana Nabi SAW bercerita tentang tidak ada jangkitan, Nabi bercerita secara asbab, secara hakikat. Adapun tindak tanduk kita perlu meraihkan kepada asbab. Demikianlah dalam Al-Quran juga Allah dengan jelas menyebut, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu ayat-ayat, moga-moga kamu itu berfikir. Dan saya telah sebutkan bagaimana Allah Ta'ala sendiri ketika menolak kesyirikan orang musyrik dan mengisbatkan ketauhidan, keesaan Allah, Allah menggunakan hujjah akliyah. Allah berfirman, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallah, kalaulah ada pada langit dan bumi, fihi ma pada kedua-duanya, iaitu langit dan bumi, alihatun illallah, Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, lafasadata, nescaya akan binasa kedua-duanya. Ini jelas hujah akliyah, kerana dari segi waqi', dari segi realiti, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu realiti, itu hakikat. Tetapi kenapa Allah kata laukana, kalau ada? Bermakna kalau ada di situ menyuruh i'malul akli, menggunakan akal, menyuruh akal membayangkan, kalaulah memang ada banyak Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi ini, tidak akan binasa. Kerana Tuhan yang satu tentu berbeza dengan Tuhan yang satu lagi. Kalau kita katakan nama tadbir negara sudah, ni insyaAllah tahun ni akan ada PRU. Kenapa susah-susah PRU? Pakat-pakat tadbir lah. Yang ada popular sekarang namanya BN dan PH. Tadbir lah, sama-sama jadi kerajaan. Boleh? Tak boleh lah.
Sebab PH lain polisi dia, BN lain polisi dia. Nak tak nak kena pilih satu. Itu yang jadi PRU. Sebab kalau dua-dua memerintah, kacau. Dia baru nak pemerintah satu negara. Sudah tidak boleh ada dua pentadbiran. Apatah lagi nak mentadbir langit dan bumi, nak mentadbir sekian makhluk ini. Bolehkah ada banyak Tuhan? Mustahil. Mustahil itu hukum akal. Akal yang mengatakan mustahil. Dan Allah yang menggalakkan akal itu digunakan supaya sampai pada satu natijah yang menghukumkan bahawa ada Tuhan lain daripada Allah itu mustahil. Jadi ada manhaj yang berbeza. Akidah masih akidah Asy'ariyah. Cuma pendekatan berbeza itu mungkin, pendekatan yang lebih menekankan hujah-hujah akal dengan kita assume hujah nakal itu telah diterima. Hujah secara nakliyah, misal kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah orang Islam tapi dia terseleweng. Maka kalau kita bawa hujah Quran hadis, dia sudah terima. Jadi terpaksa kita itu di dalam memahami Quran hadis itu menolak cara dia memahami. Sebagaimana yang ditanya pada kuliah yang lalu, bagaimana mereka menggunakan kalimatuhu itu merujuk pada Nabi Isa AS. Kononnya itulah dalil bahawa Al-Quran itu makhluk. Sebab Nabi Isa itu kalimatuhu, Nabi Isa makhluk, maka kalimah Allah itu makhluk. Jadi dia terima ayat Quran itu, kita pun terima ayat Quran itu. Cuma kita tidak terima tafsiran dia. Kerana jelas Nabi Isa bukan kalam Allah. Nabi Isa manusia. Dan kalam Allah yang dimaksudkan di situ adalah, kata para ulama, kalimah kun. Kerana Nabi Isa AS kan pelik. Kejadian baginda tidak sebagaimana manusia yang lain yang lahir daripada ibu dan bapa. Nabi Isa AS lahir daripada ibu tapi tidak ada bapa. Maka dia kalimatuhu, kun fayakun. Bila Allah kata jadi, walaupun tanpa bapa, maka jadi. Jadi bukan kalimah bermakna Nabi Isa itu ayat Quran atau wahyu, tetapi Nabi Isa itu sendiri jadi daripada kalam Allah, kun fayakun. Jadi Mu'tazilah kah, Jabariyah kah, Qadariyah kah, Mujassimah kah, semuanya menerima Al-Quran. Cuma cara mereka memahami Al-Quran itu menyebabkan menjadi firqah, pecahan-pecahan. Jadi dengan mereka, terutama dengan Mu'tazilah, banyak digunakan hujah akliyah, manhaj akli kita kata. Tetapi dalam keadaan yang mana orang nak tahu, ini kita percaya Allah berkuasa, mana dalil daripada Quran, mana dalil daripada hadis. Kita percaya bahawa Allah tu ada sifat iradah. Allah tu bila buat sesuatu, Allah tu dalam keadaan berkehendak. Ini nak menolak Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah dan Qadariyah, misalnya Mu'tazilah mewajibkan Allah melakukan sesuatu yang baik, al-suluh awil aslah. Kalau Allah tidak buat yang baik, Allah akan buat yang lebih baik. Jadi namanya Allah tu wajib buat sesuatu, kena buat sesuatu, dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Itu menafikan iradah. Dalil fa'alul lima yurid. Allah itu sangat melakukan apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, mereka iaitu manusia nanti akan ditanya. Jadi ada manhaj naqli. Sebagai contoh, ulama Asy'ari iaitu juga muhaddis Al-Imam Al-Baihaqi banyak menulis buku-buku akidah menggunakan manhaj naqli. Beliau Asy'ari dari segi i'tiqad, tapi banyak kenyataan-kenyataan akidah beliau didatangkan daripada Al-Quran, ini ayatnya, didatangkan daripada hadis, ini hadisnya, maka ini keimanan kita. Tapi masih akidah yang sama. Tanzih, menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang kekurangan, dan tanzih juga menyucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Baik. Kemudian ada manhaj sufi, tiga manhaj akidah yang sama, pendekatan berbeza. Satu, pendekatan yang lebih menekankan hujah-hujah akal, kita panggil akli. Kedua, yang lebih mendatangkan ayat Quran, mendatangkan hadis, itu namanya naqli. Dan pendekatan yang membawa uslub kebersihan hati, ma'rifatullah dengan cara menghampirkan diri pada Allah, itu namanya pendekatan sufi. Misalnya yang terkandung di dalam Risalah Al-Murtasyidin yang disusun oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, lebih kepada manhaj sufi, tapi masih lagi isinya akidah yang sama. Isbatkan benda-benda ni, iaitu kudrah, iradah,
sama, basar, ya. Hayah, ilmu, kalam, istamarra maknanya qadim, maknanya baqa, kekal. Baik, dan inilah 20 sifat. Apabila diperdetailkan, sifat nafsiyah itu ada satu saja, iaitu sifat wujud. Sebab nafs ni maknanya diri, zat. Jadi tidak terbayangkan zat tanpa wujud, maka dinamakan nafsiyah, ya. Tapi kalau kita tak ingat pun, kita yakin Allah wujud, cukuplah. Apa sifat wujud ni apa, ya? Nafsiyah ke, salbiyah ke, ya, ma'ani ke, maknawiyah, kita tak ingat, tak apa, tak masalah. Tidak menjejaskan akidah kita. Kemudian ada di sana sifatun salbiyah, iaitu nisbah kepada salab, iaitu nafi, menafikan. Kenapa dinamakan beberapa sifat ini sebagai salbiyah? Kerana fungsinya menafikan apa yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, iaitu 5. Pertama, sifat qidam, menafikan permulaan bagi Allah. Permulaan bagi Tuhan itu tak layak. Kemudian baqa, menafikan perakhiran bagi Allah, juga perakhiran bagi Tuhan itu tidak layak. Al-mukhalafatu lil hawadisi, bersalah-salahan, tak sama dengan makhluk, menafikan persamaan. Bersama makhluk maknanya makhluklah, ya. Bila sama maknanya dia sejenis dengan yang dia sama, maka dinafikan. Wal qiyamu bin nafsi, qiyamuhu ta'ala bin nafsihi, menafikan iftiqar, menafikan Allah itu berhajat kepada yang lain. Dan wahdaniyah, menafikan berbilang-bilang, dan kita sebutkan menafikan kam, ya. Tidak ada zat yang lain daripada Allah seperti Allah, dinafikan tu. Menafikan bahawa Allah tu terdiri daripada pelbagai juzuk, bercantum, jadi Allah, juga dinafikan. Dalam istilah tauhid dia kata menafikan kam tu berbilang-bilang. Menafikan ada yang selain daripada Allah bersifat seperti Allah. Menafikan bahawa sifat Allah tu ada dua pada jenis yang satu. Allah ada dua kudrah, Allah ada dua ilmu, Allah ada dua iradah, itu dinafikan. Menafikan kam pada sifat. Menafikan bahawa apa yang berlaku ini terjadi daripada lain daripada Allah, itu namanya menafikan kam pada af'al. Perbuatan-perbuatan ini pada hakikatnya datang daripada kudrah iradah Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan menafikan kam yang 5. Ini ada perbincangan yang lain, tapi kita ambil mudahnya, 2 pada zat, 2 pada sifat, dan 1 pada af'al. Ini fungsi sifat salbiyah. Adapun sifatul ma'ani, dinamakan ma'ani kerana dia menisbatkan bagi Allah Ta'ala makna yang wujud, yang berdiri pada zat yang layak dengan kesempurnaan Allah. Sifatun qadimatun, sifat yang qadim, qaimatun bizat, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang ada pada, sebenarnya berdiri ni mungkin terjemah direct qaimah tu, ya. Yang sebenarnya yang ada pada Allah lah, iaitu sifat yang wujudiyah ini ada 7. Kudrah, kuasa kita terjemahkan, iradah, kehendak, ilmu, itu memang bahasa kita juga ilmu, hayah juga bahasa kita hayat ataupun hidup, sama, dengar, basar, melihat, dan kalam, berkata-kata. Adalah perbincangan di kalangan ulama, lebih tepat diterjemahkan sebagai pelihat, perkata, dan sebagainya. Itu kita tidak masuklah dalam perbincangan yang sedemikian. Yang penting kita faham ada sifat ini pada Allah. Nak diterjemahkan sebagai berkata-kata lebih tepat, atau nak diterjemahkan sebagai perkata lebih tepat ke, itu perbincangan yang agak mendalam, yang tidak perlu kita masukkan di sini. Sifatun maknawiyah pun ada 7. Sebab maknawiyah ini benda yang dikatakan kerana ma'ani, dia dilazimkan oleh ma'ani. Bila ada ma'ani, ada maknawiyah. Jadi yang dikatakan khilaf dalam ni, kan kata Asy'ariyah cuma bilang 13 saja, Maturidiyah bilang sampai 20. Oh, kalau begitu ada khilaf juga dalam bab akidah. Dalam bab membilang itu ada khilaf, tapi dalam bab meyakini maknawiyah itu tidak ada khilaf.
Asy'ariyah yang tidak membilang maknawiyah juga menisbatkan pada Allah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, itu tidak dinafikan. Cuma perlu bilang ke? Bukan dia dah package sekali ke? Bila dah sebut kudrah bukan maknanya sudah package kaunuhu qadiran. Jadi yang menganggap bila sebut kudrah dah ada sekali, tak boleh bilang. Yang menganggap masih ada tawahum lagi, masih orang boleh waham dia ada kudrah tapi keadaan dia tak berkuasa. Jadi kena sebut supaya nak menafikan sangkaan sedemikian. Jadi khilaf bukan pada percaya tak percaya sifat Allah itu, tapi pada perlu bilang ke tak perlu bilang. Mana tahu ada orang nak meragu-ragukan kita tentang sifat 20, kata dia tak boleh belajar sifat 20. Ulama pun tak jelas, ada yang kata 13, ada yang kata 20. Buat pening je kata dia. Jenis mazhab pening. Dia menolak satu-satu benda tu dengan alasan pening. Pening makan Panadol, jangan tolak. Ini bila dia pening dia nak tolak. Jadi ulama menerangkan itu ada sebab ya. Kalau dirasakan sudah package tidak perlu bilang. Kalau dirasakan masih ada orang yang membayangkan ada kudrah tapi keadaan Allah tu tidak berkuasa, maka dibilang untuk menolak salah faham yang sedemikian. Jadi kudrah dan iradah ini kedua-duanya ta'alluq dengan yang mungkin sahaja. Tidak ta'alluq kudrah dan iradah dengan yang mustahil, ya. Dan kedua apa itu, kalau iradah taksis, ya, menentukan, kalau kudrah ijad mengadakan. Baik, sama basar itu ta'alluq inkishaf juga kepada yang maujudat. Hayah dia tidak ada ta'alluq, ya. Hayah ini hidup. Sifat ma'ani yang lain itu bergantung pada hayah. Tidak boleh dibayangkan sifat yang lain itu kecuali ada sifat hayah. Kemudian kalam ta'alluq dalalah menunjukkan, ya. Dan kalam inilah jadi tempat kegelinciran dia. Ada orang kata ilmu kalam ni sebab ilmu ni banyak bercakap. Ilmu apa banyak bercakap? Ilmu hadis, ilmu tafsir pun kalau tak dicakap mana orang tahu. Bukan masalah ilmu kalam ni banyak bercakap. Ilmu kalam ni bincang tentang kalam Allah sampai jadi pecah, ya, dalam bab membicarakan adakah kalam Allah ini qadim, tidak ada permulaan, ataupun hadis, makhluk. Jadi oleh kerana banyak bincang tentang kalam Allah inilah dinamakan ilmu kalam, ya. Dan ilmu hadis pun sebenarnya adalah akli. Ada orang dia kata begini, kita dalam bab akidah ni kita tak sah pakai dalil akli, kita hanya pakai Quran dan sunnah. Baik. Quran, sunnah. Quran mutawatir, sunnah ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Yang tak mutawatir pula ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang hasan. Jadi dalam bab akidah nak pakai yang macam mana? Boleh ke pakai yang ahad, boleh ke pakai yang dhaif misalnya. Ini semua akli. Akal yang memikirkan kalau sudah mutawatir sesuatu perkhabaran, maknanya yakin. Kan saya bagi contoh misalnya benda-benda biasa saja. Saya bagi contoh siapa Presiden US misalnya. Kita jawab Donald Trump. Ada tak yang di sini ragu-ragu? Dia takkan bukan Donald Trump. Tak ada. Sebab perkhabaran tu sampai kepada kita mutawatir. Itu bukan Quran, itu bukan hadis. Tapi bilangan ramai bagi tahu kepada kita Presiden US sekarang Donald Trump. Jadi akal kita menghukum, takkan sekian ramai ini menipu, takkan sekian ramai ini pakat tersilap belaka. Padahal kita yakin benda yang kita tidak saksikan, kita tidak musyahadah. Ketika beliau mengangkat sumpah sebagai presiden, kita tidak hadir, tapi kita yakin betul kerana mutawatir. Tapi kalau seorang dua orang dia bagi tahu, akal kita kata seorang dua orang ni boleh jadi tersilap, seorang dua orang ni boleh jadi salah faham, seorang dua orang boleh jadi terlupa. Maka apabila dibahagikan pada mutawatir dan ahad, itu sudah akli. Apatah lagi bila dibahagikan kepada sahih dan dhaif, kan melihat kepada sikap ataupun karakteristik perawi. Kalau perawi itu Syekh Husni Ginting baru ni kan cerita pasal ilmu hadis. Dia kata kalau perawi itu dhabit,
perawi itu siqah, maka itu syarat hadis yang sahih. Tapi kalau tidak dhabit, tidak siqah, tak penuhlah syarat tu. Padahal dari segi realiti, tak semesti yang kuat ingatan dia tidak boleh tersilap. Yang kuat ingatan juga boleh jadi dia tersilap. Benda yang dicakapkan lain, dia ingat lain, padahal dia kuat ingatan dia. Dan tak mustahil orang yang pelupa, dalam kes tersebut yang disampaikan tu memang betul, yang tu dia tak lupa. Dia ada lupa, tapi yang itu dia tak lupa. Jadi dari segi realitinya, baik hadis yang sahih maupun yang dhaif, ada kemungkinan Nabi kata, dan ada kemungkinan Nabi tak kata. Cuma akal menghukum, kalau karakter perawinya begini, maka kemungkinan Nabi kata tu tinggi. Sebab orangnya kuat ingatan, orangnya siqah, orangnya begini. Dan bila hadis itu dhaif, kemungkinan Nabi kata tu rendah, menilai pada karakter perawi. Itu semua akli. Jadi tak dapat larilah dalam kehidupan kita, yang mana Allah jadikan manusia itu dikurniakan akal, bahawa ilmu apa pun termasuk ilmu akidah perlu dibantu dengan akli. Baik. Qala wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Sudah masuk kepada sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, jaiz akli. Bifadlihi wa adlihi. Jaiz ini bila nisbah pada Allah Ta'ala adalah melakukan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan setiap perkara yang mungkin atau tidak melakukan. Maka itu adalah sifat yang jaiz. Jadi setiap orang mukallaf wajib dia beriktikad bahawa harus Allah Ta'ala menciptakan dan memilih siapa yang diciptakan dan bagaimana dia nak ciptakan, di mana, macam mana bentuk dia, itu terpulang kepada Allah. Tidak wajib ke atas Allah satu apa pun. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tu yang bebas melakukan secara mutlak. Mana dalil? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang memilih. Maka lahumul khiyar. Tidak ada bagi makhluk itu pada hakikatnya pilihan. Tapi hati-hati, jangan pergi kepada Jabariyah pula, menafikan usaha dan ikhtiar. Ni boleh dipusing oleh golongan Jabariyah untuk menyokong iktikad dia menafikan usaha dan ikhtiar. Sebab ayat Quran ini bukan boleh kita ambil satu terus dikeluarkan satu rumusan. Dia kena secara keseluruhan. Ya, sebahagian ayat menafsirkan ayat yang lain, sebahagian hadis menafsirkan ayat, sebahagian ayat menafsirkan hadis. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang dari segi hakikat segala-galanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi asbab, maka manusia itu ditaklifkan, dibebanikan dia itu dengan tanggungjawab memilih apa yang Allah Ta'ala suruh untuk dilakukan atau Allah Ta'ala benarkan, dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya, jadi calon PRU ni rajin-rajinlah amal baca ayat ni. Bukan nak suruh menang, nak suruh insaf, nak suruh tak kelam kabut sangat, nak suruh tawakal. Menangkanlah, tu cerita yang nombor 2. Jadi kalau kita baca dan kita hayati makna dia, Allahumma malikal mulki, ya Allah, engkau lah yang memiliki kerajaan. Tenanglah sikit, kita tahu bahawa yang hakikat memiliki adalah Allah. Habis siapa yang menang? Tu'til mulka man tasha'. Kamu memberi kerajaan pada siapa yang kamu kehendaki. Taklah kita rasa sampai tak boleh tidur, stres ya. Kita tak masuk calon stres bukan main. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau tarik sentap kerajaan itu daripada siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan kau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan kau hinakan siapa yang kau kehendaki.
biadikal khair, di tanganmu lah kebaikan. Macam mana nak faham secara zahir tangan? Tak boleh lah. Kena faham secara kontekstual, bukan tekstual, zahiri. Kontekstual, biadikal khair maksudnya di tangan Allah itu dalam kekuasaan Allah lah segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau di atas segala sesuatu itu berkuasa. Setiap sesuatu berkuasa, kita telah terangkan. Setiap di situ hanya bermakna yang mungkin, yang mustahil, yang wajib, tidak termasuk dalam ta'alluq qudrah. Tulijul laila fin nahari wa tulijul laila fin nahar, dan seterusnya. Jadi kita ni akan masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu bercerita tentang nubuat. Ya, secara ringkasnya dah selesai kita membincangkan pecahan yang pertama. Ni tauhid 3 juga ni. Banyak tauhid 3. Jadi tauhid 3 satu dalam sifat 20 dibahagikan tauhid kepada ilahiyat, membincangkan tentang ketuhanan, nubuat, membincangkan tentang kenabian, dan sam'iyat, membincangkan tentang perkara-perkara ghaib yang kita tak boleh fikir dengan akal. Semata-mata kita beriman kerana begitulah diberitahu oleh Nabi SAW, didengar oleh para sahabat begitu. Ada malaikat, ada sirat. Jadi tak bolehlah kita sewenang-wenang nak takwilkan sirat tu. Oh, kata kita sirat tu metaphorical saja, bukan betul-betul ada satu sirat nanti, tak. Sebab sam'iyat ini ceritanya Nabi bagi tahu begitu, kita beriman begitu. Tidak ada kita nak aklikan dia. Macam mana nak akli, payah. Malah kalau diaklikan kadang lagi payah nak percaya. Misalnya malaikat muka nakir nanti akan tanya kita dalam kubur. Fikir banyak-banyak kan susah. Yalah, kalau mati dalam kubur, kalau mati kena makan dengan buaya, macam mana yang muka nakir nak masuk dalam perut buaya tu? Lalah tak beriman dengan soal muka nakir, tak beriman dengan azab kubur. Jadi ada satu yang tauhid 3 macam itu. Satu lagi tauhid 3 yang wadaniyah tu, menafikan, mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada af'al. Adapun tauhid 3 yang rububiyah, uluhiyah atau ilahiyah, asma' wa sifat, pada asasnya itu masih okey lagi, tidak menyalahi, selari dengan kita, mengesakan Allah sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan. Memang umat Islam wajib beriman begitu. Mengesakan Allah sebagai Tuhan yang disembah, tak boleh kita intikad ada yang lain yang layak disembah selain daripada Allah. Itu memang sepakat. Belajar nama Allah tidak salah, belajar sifat Allah pun memang penting. Tapi dia pergi menyeleweng pada peringkat yang dia mengatakan rububiyah diintikad oleh orang kafir. Orang kafir pun ada tauhid, kata dia, tauhid rububiyah, yang itu kita tak boleh setuju. Yang kedua, tauhid ilahiyah, dia menafikan tauhid itu pada orang-orang Islam yang bersyahadah, yang dua kalimah syahadah, yang sembahyang, yang puasa, yang haji, dengan sebab amalan seperti tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighasah, minta tolong. Dia kata syirik dah orang ni. Yang itu pun kita tidak boleh setuju, bercanggah dengan dalil Quran, hadis, dan juga ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dan asma' wa sifat, ketika mana dia cuba nak menisbatkan makna yang zahir tapi tidak layak dengan Allah Ta'ala, yang itu juga kita tolak. Bukan tolak tauhid 3 itu bermakna menolak yang pertama tu. Yang pertama tu memang sepakat. Baik. Qala arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutuskan para nabi zawi fatanah. Inilah sifat yang wajib bagi para rasul. Pertama, para rasul itu cerdik, bijak, dan sidqi, bersifat benar, wat tablighi, menyampaikan, wal amanah, tidak khianat. Maknanya pertuturan, perbuatan para nabi itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kerana kalau sebaliknya khianat. Anbiya ini jamak kepada nabi, kalau satu nabi. Dan fatanah ini merujuk kepada kecerdikan yang sempurna, ketajaman akal, dan boleh
ilzamul khusum, mengalahkan orang yang berdebat ketika menisbatkan tauhid dan sebagainya, dan membatalkan dakwaan-dakwaan mereka yang batil. Sementara as-sidqu mutabaqatu khabarihim lil waqi', sesuai apa yang diberitahu oleh para nabi dengan realiti. Itu maksudnya as-sidqu. Kita kata benarlah, betul. Mutabaqatu khabarihim lil waqi', kena apa yang mereka beritahu tu dengan realiti. Tabligh menyampaikan, iaitu mereka mengajar manusia itu syariat Allah supaya membimbing mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini kadang-kadang pelik sebahagian daripada kawan-kawan kita ni, bila kita melakukan sesuatu perkara, dia larang, kata dia Nabi tak buat. Kalau benda ni baik, nescaya Nabi dah suruh buat. Sedangkan Nabi SAW telah beritahu kepada kita panduan dalam melakukan satu perbuatan, tinggal apa yang dilarang. Yang Nabi tak buat, tidak semestinya ditinggalkan. Kena lihat kepada dalil-dalil yang lain. Tapi bila tiba pada mereka nak mengharamkan, mereka seolah-olah lupa sifat tabligh ni. Contoh, mereka nak mengharamkan tawassul. Bila kita berhujah dengan mereka, pengharaman tawassul secara total mereka tak mampu nak buat. Makanya ada benda-benda yang sepakat dah dalam bab tawassul. Misalnya bertawassul dengan amal yang soleh, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah boleh, di sisi mereka pun boleh. Tawassul dengan amal soleh boleh jadi dua. Pertama, kita melakukan amal soleh untuk sampai kepada redha Allah. Itu memang tidak ada khilaf lah. Kenapa kita buat amal soleh? Sebagai satu wasilah kita sampai kepada redha Allah. Yang kedua, kita menyebut amal soleh. Kita dah buat amal yang pada sakaat kita amal tu soleh. Lalu kita, ketika mana kita berdoa kepada Allah, kita masih menyebut amal soleh itu, memohon perkenan. Ya Allah, minggu lepas saya buat begini-begini, kalaulah saya buat itu semata-mata kerana redha-Mu ya Allah, dan Engkau redha dengan perbuatan saya itu, Kau permudahkanlah urusan saya, Kau lepaskanlah daripada bencana saya hari ini. Misalnya begitu. Kan ada kejadian 3 orang di kalangan ahlul kitab yang terperangkap di dalam gua, masing-masing berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh masing-masing, dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang itu mereka tak ada masalah. Cuma masalah mereka mengatakan tidak boleh tawassul dengan orang soleh. Itu peringkat awal dia. Dengan amal soleh boleh, dengan orang soleh itu syirik. Tak boleh. Sebab yalah, orang soleh kan makhluk, nak minta dengan Allah lah. Kerana itu dah jadi bercanggah di situ. Amal soleh boleh, dengan orang soleh tak boleh. Bila satu boleh, satu tak boleh, mesti ada beza. Sebab itu ketika orang-orang musyrik mengatakan innamal bai'u mislur riba, jual beli macam riba, sama juga. Orang jual beli modal sikit, dia nanti beli barang jual mahal. Orang riba, dia bagi hutang sikit, tapi mesti suruh bayar, dia minta bayar lebih. Jadi Allah mengatakan tak sama, sebab hukum dia berbeza. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau sama, mesti hukum dia sama. Kalau berbeza, mesti hukum dia berbeza. Sekarang ni hukum berbeza, bermakna realitinya berbeza. Jadi sekarang ni, kalaulah berbeza dari segi hukum, amal soleh boleh dijadikan wasilah kita bertawassul kepada Allah, dan orang soleh tidak boleh dijadikan wasilah, maknanya orang soleh dan amal soleh berbeza. Apa beza dia? Tak ada beza. Tak ada beza daripada sudut kedua-duanya makhluk Allah. Kenapa boleh bertawassul dengan satu makhluk, tiba-tiba syirik bertawassul dengan makhluk yang satu lagi? Apa alasan dia? Tidakkah amal soleh makhluk? Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala menciptakan kamu. Maknanya kita ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun. Dan apa yang kamu buat juga Allah cipta. Maknanya apa yang kita buat juga makhluk Allah. Jadi kedua-duanya makhluk Allah. Jadi tawassul dengan makhluk ini hanyalah asbab. Bukan bermakna kita beriktikad bahawa amal soleh kita yang
menunaikan doa kita, atau orang soleh yang menunaikan doa kita, tidak. Yang kedua, bila dia lihat dalil, kadang-kadang dia memang tak cakap daripada awal pun. Dia cuma kata boleh tawassul dengan orang soleh, boleh. Cuma kalau ketika mana dia masih hidup. Kalau orang soleh tu dah meninggal dunia, itu tak boleh, syirik. Sekarang masalahnya aina dalil. Mana dalil yang membezakan antara dua ni? Yang membolehkan jelas, Nabi yang ajar. Nabi ajar kepada orang buta yang nak supaya mata dia sembuh daripada kebutaan, Nabi suruh dia berwuduk dan solat 2 rakaat. Ini salah satu dalil solat hajat. Tak perlulah Nabi sebut ini namanya solat hajat, tapi Nabi ajar kamu ada hajat solat. Kemudian Nabi ajar doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Nabi ajar doa biasa, bukan doa tawassul. Mana doa biasa pun tak ada masalah, Nabi ajar, boleh, bagus. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmat. Ini namanya doa tawassul, Nabi ajar. Kemudian Nabi ajar istighasah, menyeru memohon kepada makhluk, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Wahai Muhammad, aku bertawajuh denganmu, khitab tu kepada Nabi. Aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku, pada hajatku, moga-moga ditunaikan. Jadi tiga-tiga ni Nabi ajar. Jadi mereka membezakan, kata mereka okey, itu boleh sebab Nabi SAW masih hidup. Masalahnya sekarang Nabi dah wafat. Bila Nabi dah wafat sudah tidak boleh tawassul. Kita tanya aina dalil, mana dalil? Pertama, tidak disebut dalam hadis. Adakah Nabi tidak bersifat tabligh pada ketika itu? Padahal itu ada hajat untuk Nabi terangkan. Itu namanya as-sukut fi mahallil bayan. Nabi diam pada tempat yang sepatutnya Nabi terang. Jadi bermakna tidak ada hukum tu. Kalau ada, nescaya Nabi terangkan dengan sifat tabligh ni. Nescaya Nabi akan bagi tahu pada orang buta itu, ini doa selagi mana saya masih hidup, kamu boleh membaca doa sebegini, tapi kalau saya sudah meninggal dunia tidak boleh baca lagi. Tapi Nabi tidak sebut. Satu. Yang kedua, sahabat Nabi bernama Sayyidina Uthman bin Hunayf yang ada pada kejadian tersebut ketika zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, mengajar doa ini kepada satu orang yang ada hajat dengan Sayyidina Uthman tapi asyik terhalang supaya membaca doa ini. Bermakna kalau mereka betul-betul salafi, pengikut salaf, tidak ada yang lebih salaf daripada sahabat Nabi. Salaf memahami hadis ini boleh diamalkan selepas daripada kewafatan. Sebab itu diajarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawassul dengan Nabi SAW adalah kerana kemuliaan baginda. Adakah Nabi hanya mulia ketika Nabi hidup? Tidak lagi baginda itu mulia selepas baginda wafat? Jelas tidak. Jadi ini contoh-contoh kekeliruan. Oh, kata mereka, kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika bertawassul, Sayyidina Umar berkata, dulu kami bertawassul dengan Rasulmu dan engkau bagi hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu Al-Abbas, maka berilah hujan kepada kami. Itulah dalil tak boleh tawassul dengan orang meninggal dunia. Kalau boleh tawassul, kenapa mereka tawassul dengan Al-Abbas? Kenapa tidak tawassul dengan Nabi terus? Bila Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas, bermakna hanya boleh tawassul dengan orang hidup saja. Ini bukan dalil. Ini kefahaman kamu terhadap hadis, dan kefahaman kamu batil. Dia faham oleh kerana Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Al-Abbas, bermakna tak boleh tawassul dengan orang mati. Ada tak di sana nas yang soreh di situ? Sayyidina Umar kata oleh kerana Nabi dah wafat, kita tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi, makanya saya terpaksa tawassul dengan orang yang masih hidup, iaitu Al-Abbas. Ada tak macam tu? Tak ada. Itu cuma kefahaman kamu. Kefahaman kami adalah perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menunjukkan pertama betapa mulianya Nabi SAW, bertawassul dengan diri baginda diperkenalkan oleh Allah, bertawassul dengan orang yang ada hubungan darah dengan baginda pun diperkenalkan oleh Allah. Macam kita, kalau kita setakat VIP, kita lepaslah masuk, tapi orang yang kita bawa tak lepas. Tapi kalau kita VVIP, siapa yang dengan kita lepas semua? Jadi dan dengan bapa saudara Nabi pun masih ada keberkatan. Allah perkenankan doa. Dan itu juga kata para ulama,
dalil menunjukkan boleh tawassul dengan mafdul ma'a wujudil afdal. Boleh tawassul dengan orang yang kurang sedikit walaupun yang lebih masih ada. Tidak ada larangan. Itu cara ulama kita faham. Paling tidak ada dua kefahaman yang berbeza. Kamu tidak boleh memaksakan bahawa fahaman kamu sahaja betul sehingga kamu mensyirik-syirikkan umat Islam yang lain. Oh, 10.30 dah. Sudah 10.30. InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan sifat yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Tentulah lawan daripada yang 4 tadi. Ada apa-apa soalan? Bertulis. Itulah. Tak nak tanya soalan, nak tanya. Bila dapat soalan tu belum tentu tahu jawab. Faham soalan pun belum tentu. Menurut hukum termodinamik atau prinsip keabadian tenaga, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi hanya boleh berubah daripada satu bentuk yang lain. Bagaimana untuk memahami dan mengharmonikan prinsip sains ini? Kerana kita maklum selain Allah semuanya adalah makhluk diciptakan. Baik, pertama wallahu alam. Memang saya pernah dengar lah, tapi saya pun baru tahu namanya termodinamik. Pernah dengar lah kata tenaga ni dia cuma berubah kan, daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Dulu fizik saya pun dapat C5 je, bukan pandai sangat. Jadi macam mana nak harmonikan? Pertama, tidak semestinya diharmonikan. Tapi ini memang kena tanya orang yang mahir fizik lah, adakah hal itu yang dia maksudkan. Tapi yang pertama, tidak semestinya diharmonikan antara sains dan akidah, kerana sains itu sesuatu yang kadang-kadang pada tanggapan saja. Realitinya tidak demikian. Sebagai contoh, dianggap satu teori saintifik bahawa manusia ini terjadi daripada monyet, ape. Tapi kalau kita katakan saintifik, apakah bukti saintifik yang boleh membuktikan bahawa manusia ini terjadi daripada monyet? Oh, sebab ada sikit sebanyak persamaan. Okey. So, tidak membuktikan. Sikit sebanyak persamaan antara kita dengan monyet tidak membuktikan. It's not a scientific proof. Oh, kerana monyet bila dia ada, kan dia teori evolusi ni, bila ada sesuatu yang mendesak dia akan berubah. Kita akan adapt to the need. So kalau begitu teori dia, sepatutnya lebih banyak monyet sekarang berubah jadi manusia. Lebih perlu pada zaman kita ni untuk monyet jadi manusia berbanding zaman dulu. Zaman dulu banyak hutan, banyak makanan, monyet senang hidup zaman dulu. Tak payah berubah jadi manusia, senang lagi jadi monyet. Di zaman kita susah jadi monyet. Hutan-hutan ditebang, monyet-monyet banyak mati di current apa tu? Dia ingatkan apa tu, sama macam akar-akar kayu, rupanya wayar elektrik, tak pasal-pasal. Jadi kalau memang teori evolusi itu saintifik, bahawa makhluk itu dia akan evolve based on the need, sepatutnya need untuk mereka evolve sekarang lebih berbanding need untuk mereka evolve dahulu. Kenapa sekarang monyet tidak jadi manusia? Manusia yang banyak jadi monyet. Dari segi tingkah laku lah, dari segi perangai lah kan, tak pakai baju dan sebagainya, melompat dan sebagainya. Tapi kenapa monyet tidak jadi manusia? Jadi pertama saya nak tekankan poinnya, tidak semestinya sesuatu yang dikatakan saintifik dia akan tally dengan realiti. Lebih-lebih lagi macam teori macam atheism dan sebagainya. Dia kata in order to believe in God, the existence of God must be scientifically proven. Dia believe God does not exist pun dia tak boleh scientifically prove. Kalau kita minta orang atheist scientifically prove that God does not exist, dia tak akan boleh prove sampai bila-bila. Yet kita boleh prove dengan benda-benda yang simple, dengan benda-benda yang kita katakan dalam bahasa klasik tauhid, setiap sesuatu yang berubah-ubah itu baru, setiap yang baru itu pasti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia itu adalah Allah. Itu dalam bahasa tauhid yang klasik. Tapi dalam bahasa yang saintifik sekarang pun, anything yang happen,
Nobody yang ada akal yang sihat akan katakan benda itu happen by itself. Even teori yang ada pun dia kata the Big Bang kan. Maknanya dia pun perlu ada sesuatu yang menyebabkan berlakunya alam ini. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau begitu, teori yang mengatakan bahawa ada sesuatu yang infinity, ya, jadi itu bercanggah dengan akidah kita, yang mana yang kita lihat makhluk itu pasti dia ada permulaan dan perakhiran. Jadi kalau kita katakan tenaga itu adalah makhluk, maka teori yang mengatakan tenaga tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran itu teori yang tidak betul. Kecuali kalau saya salah faham teori itulah. Saya tak, jadi jawapan secara on the surface saja. Ini kena tanya orang betul-betul bidang fizik, apa maksud dia tenaga itu tidak ada permulaan, adakah relatif ataupun memang secara mutlak. Kalau secara mutlak mustahil. Kerana kita ambil infinity sajalah. Kalau teori yang mengatakan sesuatu itu boleh dia belah menjadi lebih kecil, belah 2, belah 4, belah 8 dan belah sampai tak habis-habis, mustahil. Kalau ikut akidah kita, benda itu mustahil. Dia akan ada tiba satu peringkat, itulah yang paling kecil. Itu adalah istilah dia panggilkan sebagai jauhar. Istilah saja. Kadang-kadang orang tu mental block dengan istilah. Ini apa susah belajar ni, jauhar dan sebagainya. Itu tak penting. Itu dah pergi kepada level yang mana kita nak menjawab realiti kehidupan. Realiti kehidupan, sel-sel ini bila dibelah-belah akan tiba pada satu peringkat, itulah sel yang paling kecil, tidak boleh dibelah lagi. So tidak ada something pada makhluk yang infinite. Dia akan ada definite dia. Cuma kadang-kadang kita tidak boleh bayangkan. Yang paling susah nak bayangkan nombor terakhir agak-agak siapa? Jangan cuba jawab lah, tak tidur malam ni. Kalau dikatakan 1 trilion, 1 trilion 1 kan lepas tu. Kalau dikatakan berapa trilion sekalipun, tambah 1 saja, menyebabkan nombor yang sebelum tu sudah tidak terakhir. Jadi yang saya faham, kalau mengatakan memang tenaga itu tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran, itu tidak sesuai dengan realiti dan dengan akidah kita. Wallahu a'lam. Lagi ada? Kita tengok macam di masyarakat, konsep bertawasul dengan kadang-kadang kubur wali apa dia mengambil keberkatan. Baik, tawasul satu, tabaruk yang kedua. Tawasul ini menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Jadi hendaklah sesuatu yang dijadikan wasilah itu sesuatu yang masyru' lah, yang dari segi syaraknya dibenarkan. Jadi yang dikatakan bertawasul dengan kubur, sebenarnya bukan bertawasul dengan kubur. Dia bertawasul dengan orang yang di dalam kubur. Maknanya pada kepercayaan dia, orang ini mungkin wali Allah, mungkin orang soleh. Jadi dia akan bertawasul, dia kata, ya Allah, dengan berkat walimu yang bermakam di sini, kau perkenankanlah doaku, dan seterusnya. Jadi itu dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibenarkan. Dia masih asbab lagi. Yang tidak boleh adalah menganggap misalnya orang dalam kubur itu Tuhan. Itu tidak boleh. Bila menganggap orang dalam kubur itu Tuhan, ataupun sebagaimana orang-orang musyrik menganggap berhala itu sebagai Tuhan, itu tidak boleh. Hatta kalau kita ikut sebagai i'tiqad, jangan kata menganggap sebagai Tuhan, menganggap benda itu sendiri yang boleh memberikan, itu sudah syirik. Sebab itu i'tiqad Qadariyah dianggap syirik. Qadariyah tidak mengatakan secara direct bahawa api itu Tuhan, air itu Tuhan. Tapi Qadariyah menganggap api itu membakar dengan diri dia sendiri, tidak ada kena-mena dengan Allah. Allah jadikan api, betul, tapi membakar tu api yang jadikan. Memang sifat api membakar, sudah syirik ketika itu. Walaupun tidak secara soreh dia mengatakan api itu Tuhan, tapi seolah-olahnya kejadian terbakar itu luar daripada kuasa Allah. Kan? Bila dikata begitu, maknanya kita bayangkan terbakar berlaku tu, itu bukan kuasa Allah, itu kuasa api. Hilang dahaga itu bukan kuasa Allah, itu kuasa air. Makanya syirik. Tapi dalam kes tawasul tidak ada i'tiqad sedemikian. Sebab katalah kita katakan wali Allah yang telah meninggal dunia, pak isunya biasanya meninggal dunia. Yang hidup biasa sudah tidak isukan sangat. Mereka kata boleh kita tawasul dengan wali, kita pergi dia, minta dia doa. Itu saya nampak mereka dah lenient lah. Tapi yang mereka strict adalah kalau wali itu dah mati,
kita masih bertawassul dengan dia. Ya Allah, dengan berkat walimu, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya. Secara jujur, tidak ada satu lintasan pun di hati orang yang bertawassul bahawa wali itu Tuhan. Kerana mustahil kalau Tuhan itu mati. Kan hamba Allah tu dah meninggal dunia. Cuma kita ada satu kita kata optimis bahawa orang ini di sisi Allah orang yang mulia. Lalu kita sebut nama dia sebagaimana diajar oleh Nabi SAW, menyebut nama baginda. Dan Nabi juga menyebut hak anbiya. Nabi mendoakan kepada ibu saudara atau ibu susu, saya tak ingat dah kisah tu. Tetapi Nabi ada sebut dengan hak nabi-nabimu. Sedangkan nabi-nabi dahulu telah meninggal dunia. Kalau memang syirik bertawassul dengan telah meninggal dunia, mustahil Nabi SAW melakukan perbuatan yang syirik, itu mustahil. Dia cuma salah faham. Termasuk juga macam kita katakan selawat syifa, itu kan salah faham. Selawat syifa kata mereka syirik. Sebab kita katakan Nabi penyembuh, sedangkan yang menyembuh adalah Allah. Jadi dia salah faham di situ saja. Dia menganggap bila kita kata Nabi menyembuh secara hakikat. Kalau secara hakikat memang syirik. Kita mengatakan doktor menyembuh secara hakikat, syirik. Tetapi kemana kita kata Nabi SAW syifa, penyembuh secara sebab. Maknanya Allah jadikan Nabi sebagai sebab. Kenapa kita kata boleh? Sebab Nabi SAW sendiri memberikan contoh dengan sabda baginda, Al-habbatus sauda syifa'un likulli da'in ilal maut. Atau kama qala SAW. Habbatus sauda kata Nabi menjadi penyembuh kepada setiap penyakit. Kata para ulama maksudnya aglab, kebanyakan penyakit, kecuali mati. Kalau syirik menisbahkan kesembuhan kepada makhluk, bermakna tidak boleh menisbahkan kesembuhan kepada habbatus sauda. Habbatus sauda itu makhluk. Siapa yang katakan habbatus sauda penyembuh? Nabi. Kalau Nabi kata mustahil syirik, bermakna boleh kita nisbahkan atas dasar makhluk. Boleh minta tolong kepada makhluk atas dasar sebab musabab. Di situ tawassul sebenarnya masih ringan. Tawassul saya perhati tengok kawan-kawan kita ni dia dah mula lembut dah. Dia masih boleh terima lah. Yang dia paling tak boleh terima istighosah. Istighosah ni minta tolong. Kalau tawassul kita sebut, ya Allah dengan berkat nabimu, ya Allah dengan berkat walimu. Sebahagian daripada mereka dah mula lembut bab tu. Tapi kalau istighosah mereka sensitif sangat. Misalnya madad ya Rasulullah, oh syirik. Apatah lagi madad ya Husin, Syiah terus lah. Dah lah syirik Syiah lagi. Sebab Husin ni bagi dia Syiahnya. Sebab tu dia sensitif lah. Tongkat Ali pun Syiah sebab ada nama Ali. Kacik Fatimah Syiah. Ini elemen-elemen Syiah dalam orang Melayu. Bukti dia. Bukan. Kita tidak akan menjadi Syiah semata-mata memuliakan keluarga Nabi, tidak menjadi Syiah. Menjadi Syiah itu bila membenci kepada sahabat Nabi, mengkafirkan sahabat Nabi, ataupun melampau-lampau dalam memuliakan, katakan Sayyidina Ali itu ada sifat Tuhan. Itu jadi Syiah lah. Jadi bagi kita begini saja. Minta tolong syirik atau tidak? Soalan ni mudah saja. Baik. Kalau di sisi kita, syirik apabila minta tolong secara hakikat kepada lain daripada Allah. Tidak syirik bila minta tolong secara asbab, sebab musabab. Kalau dengan Allah tu iktifak. Boleh minta tolong dengan Allah, itu tidak ada perbincangan. Semua setuju boleh minta tolong dengan Allah. Sekarang dengan makhluk. Syirik ke tak syirik? Ada dua pilihan saja. Syirik atau tidak. Baik. Kalau kita katakan mesti ada kayu ukur dia. Syirik di sisi kita kalau atas jalan hakikat. Kamu menganggap makhluk itulah yang bagi syirik. Tapi kalau kamu menganggap makhluk hanyalah asbab, itu tidak syirik. Kata mereka tak betul. Kayu ukur kita salah. Kata mereka, minta tolong dengan makhluk ketika makhluk itu hidup, iaitu tidak syirik. Minta tolong dengan makhluk bila makhluk itu dah meninggal dunia, yang itu syirik. Baik, kalau dah ada beza, apa beza dia? Apa beza yang hidup dengan yang mati? Oh, yang hidup boleh tolong sebab dia hidup. Yang mati nak tolong apa lagi, dia dah mati. Dia tak sedar dengan ucapan dia itu syirik. Sebab bila dia kata yang hidup boleh tolong, adakah dengan hakikat atau dengan asbab? Kalau dia kata dengan hakikat, syirik. Kalau dia kata dengan asbab, demikian yang mati boleh tolong dengan asbab, bukan dengan hakikat. Boleh kalau orang mati tolong? Kenapa tak boleh? Paling tidak dengan doa. Orang mati boleh mendoakan.
Dan yang itu pun yang biasanya orang harap pun. Orang bila istighosah dengan orang mati, yang dia mengharapkan sebenarnya doa. Dia tak akan harap orang mati itu bangun tolong dia. Kan ada pula yang tak faham, kata dia kalau memang boleh istighosah dengan orang mati, kenapa tak tolong orang mati itu goreng Maggi? Kan tu tak cerdik. Biasa yang sesuai dengan orang mati. Tapi cuba buka kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ni ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim, murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Ini kita kata rujukan besar lah di kalangan kawan-kawan kita yang berfahaman sebegini. Rupanya dalam kitab Ar-Ruh ni, apa yang diceritakan oleh Imam Ibn Qayyim ni lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Kita bayangkan ruh orang mati ni dia boleh mendengar. Itu sabit dalam hadis Nabi. Hatta ruh orang kafir pun Nabi bercakap dengan ruh orang kafir. Sahabat tanya, adakah Nabi bercakap dengan bangkai? Nabi kata, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Maknanya mereka boleh dengar, jadi mereka tak boleh jawab. Jadi boleh mendengarnya apa ni orang mati ni sabit dalam hadis-hadis, tidak ada keraguan lah. Dan ada satu kitab khas yang cerita tentang ni. Cuma Ibn Qayyim ni dia lebih hebat lagi. Dia kata oleh kerana ruh ni dia sudah terpisah daripada keberatan jasad. Jasad ni berat. Jadi kalau kita nak lalu dinding tak boleh, sebab kita masih terikat dengan jasad. Bila dia sudah terpisah dengan keberatan jasad, maka dia boleh melakukan perkara yang jauh lebih hebat ketika mana dia terikat dengan jasad. Maka kata dia, tidak jarang berlaku 2 atau 3 ruh orang mukmin mengalahkan tentera-tentera kafir yang ramai. Di sisi Ibn Qayyim, ruh orang Islam boleh pergi berperang dengan orang kafir. Kalau kita cerita begitu saja, tak bagi tahu siapa pengarang kitab, dia gelak je lah. Khurafat kata dia. Khurafat, Ibn Qayyim khurafat lah. Dan lebih lagi Ibn Qayyim kata apa? Macam mana diketahui ruh orang-orang Islam ni boleh berlawan dengan tentera kafir? Sebab kata dia sabit dalam ru'ya, dalam mimpi-mimpi yang soleh. Tu lagi mereka gelak. Kan mereka sensitif bab mimpi ni. Agama pula pakai mimpi. Jadi mimpi inilah Nabi kata al-mubasyirat. Apa dia mubasyirat? Nabi kata tidak kekal lagi daripada wahyu kecuali mubasyirat. Wahyu dah tak ada dah. Yang ada pun mubasyirat. Sahabat tanya apa dia mubasyirat? Kata Nabi ar-ru'ya salihah. Mimpi-mimpi yang elok. Jadi mimpi yang elok ni boleh dijadikan sebagai panduan, bukan sebagai sumber hukum. Mereka faham sumber hukum tak boleh lah. Ada satu orang besok keluar fatwa, saya berfatwa boleh minum arak. Kenapa? Semalam saya mimpi jumpa Nabi, Nabi kata arak sudah halal. Itu tak boleh. Tidak ada dalam usul fiqh mimpi sumber hukum, tidak ada. Tapi mimpi dijadikan panduan. Dalam amalan Nabi SAW pun azan daripada mimpi sahabat dijadikan sebagai panduan. Jadi sebagai kesimpulan, kita tidak membezakan antara orang hidup atau orang mati, sebab bagi kita tidak ada beza. Kedua-duanya pada hakikat tidak boleh bagi manfaat. Kedua-duanya pada asbab boleh Allah jadikan asbab kemanfaatan. Apa dalil makhluk ni hidup pun tak boleh bagi manfaat? Sebelum saya tutup 2. Pertama, dia kata boleh minta tolong dengan orang hidup, tidak syirik. Tidak boleh minta tolong dengan orang mati, syirik. Baik. Pertama, Nabi SAW minta tolong kepada Nabi-Nabi yang lain. Tolong ini, tolong itu. Nabi-Nabi lain telah wafat. Yang kedua, kalau memang tidak syirik, minta tolong dengan orang hidup, apa hukum orang-orang yang jadi pengikut kepada Ayah Pin? Dia minta tolong dengan Ayah Pin pada masa itu Ayah Pin masih hidup, syirik atau tidak? Ayah Pin masih hidup, sekarang dah mati lah. Masa dia hidup dulu, pengikut dia yang percaya bahawa dia itu Tuhan, pergi kepada Ayah Pin minta dengan Ayah Pin, apa hukum? Syirik. Sebab ketika mana dia meminta kepada Ayah Pin, dia meminta dengan iktikad bahawa Ayah Pin itu Tuhan. Maka perbuatan dia meminta tolong pada Ayah Pin dengan iktikad demikian adalah syirik, walaupun Ayah Pin masih hidup. Bermakna kayu ukur bukan hidup atau mati. Kayu ukur iktikad kamu ketika meminta itu, adakah meminta kepada Tuhan yang boleh memberi, atau meminta atas jalan asbab sahaja. Dan dalil daripada ayat Quran, firman Allah Ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Bila Allah suruh Nabi kata itu? Masa Nabi masih hidup. Bermakna kalau dari segi hakikat, yang hidup pun dengan dalil Al-Quran
tidak boleh memberi sebarang manfaat dan mudarat. Jadi itu menolak dakwaan mereka yang mendakwa kononnya yang hidup boleh memberi manfaat. Sekarang awak bincang hakikat atau asbab. Kalau awak bincang hakikat, yang hidup pun tidak boleh bagi manfaat, mudarat. Kalau awak bincang asbab, hidup atau mati, kedua-duanya Allah boleh jadikan asbab kepada kebaikan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau ada hajat, beliau akan sembahyang 2 rakaat dan berdoa di sisi kubur. Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, Allah perkenankan hajat. Bukan Imam Abu Hanifah, Tuhan, tetapi itu namanya tabarruk, ambil berkat. Nabi Yaqub ambil berkat dengan baju Nabi Yusuf, padahal Allah boleh sembuhkan begitu saja, tak perlu pada baju. Jadi kena faham asbab hakikat, insya-Allah i'tiqad kita tidak celaru lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.